wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Yang Mulia Ustaz Tuan Haji Hamid bin Hassan selaku Mudir Pondok Hidayatullah, yang dihormati Tuh Kelana Perkasa Tuan Ismail bin Haji Balwa, orang besar 32 mewakili OBJ kita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Komander Besar Nordin bin Ahmad Ismail, Ahli Parlimen Lumut. Terima kasih kepada Tuan Haji Yahya bin Muhammad Nur bin Maknur, Pegawai Khas Yang Berhormat Menteri Besar Perak. Terima kasih kepada Tuan Khairul Afindi bin Abdul Halim, Pegawai Khas kepada Adun Pasir Panjang. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zul Zakwan bin Muhammad Kholani, Pegawai Baitul Mal Daerah mewakili pejabat agama Islam daerah Manjung, seterusnya pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mana Ustaz Alang tadi? Tetap segak bergaya. Masya Allah, handsome orang dia. Macam mana saya jumpa dulu, hari ni pun macam tu. Ya, baik lalat dia tu mahal. Terima kasih pada Kak Amsiah kita, Hamimah kita. Berapa tahun tak jumpa Kak Hamimah? Lama ya. Apa dia? Lebih daripada 10 tahun. Masya Allah. Tapi tetap muda macam biasa. Dulu Puan Hamimah ni selalu menguruskan ceramah saya di Masjid Nasriah di Setiawan. Setiap bulan rasanya hari Sabtu, sampai boleh buat rakaman TV kalau dah jodoh di situ. Okey. Sekarang rancangan kalau dah jodoh dah tak ada, macam-macam rancangan pula yang ada. Terima kasih pada Ustaz Haji Hamid kerana sudi mengundang saya ke program kita pada pagi ini. Dapat jumpa dengan kawan-kawan lama, dapat jumpa dengan sahabat 2-3 orang sahabat saya yang tetap datang ke sini walaupun jarang datang. Di antara negeri yang paling jarang jemput saya ceramah ialah negeri Perak, Ustaz. Paling jarang sebut. Jadi bomo ni tak laku tempat sendiri, tuan. Yang paling laku tempat lain, tuan. Ni selepas ni saya di Ampang, Selangor. Pagi besok balik ke Ipoh, malam besok saya di Dengkil, hari Khamis saya di Melaka, hari Jumaat saya di Taman Datuk Harun Kuala Lumpur, hari Sabtu saya pun tak ingatlah, lupa. Kerjanya berjalan, kerjanya ceramah, kerja sampailah Abang Jamil. Wifi. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi pagi ni santai-santai saja, tuan-tuan. Yang pertama, tadi Ustaz Tuan Haji sebut tanya pada saya, Ustaz sihat kan? Saya kata sihat. Sihat Tuan Haji lebih pada saya lagi. Tapi saya tak layan sakit saya. Buat kerja ya. Layankan tidur di rumah, layankan kat Zoom tak keluar rumah kita, jalan je kat Zoom. InsyaAllah bila kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, maka akan hilanglah sesuatu yang menduka citakan kita. Kalau orang tanya pada kita, apakah yang nak merawat kedukaan? Jawapannya, buatlah sesuatu yang menyukakan. Yang menyukakan saya ialah mikrofon. Kalau rasa tak sihat, kalau rasa susah hati, kan nak pegang mikrofon, selesai masalah. Tuan-tuan yang saya muliakan, sepanjang saya ceramah, kuliah, macam-macam benda yang saya jumpa. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi ialah nikmat pengalaman, nikmat berjalan, nikmat menggembara, nikmat hidup bercampur dengan pelbagai jenis manusia, ragam daripada pelbagai suku kaum, bangsa, keturunan, darjat, pekerjaan dan sebagainya. Ini satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi. Syukur pada Allah Ta'ala. Sebab itu saya cakap pada pagi ni tentang pengalaman saya lah. Kebetulan kita duduk di sebuah pondok. Pengalaman saya.
Baru ni ada satu pondok baru buka. Pondok baru buka. Jadi dia panggil saya, dia kata, "Ustaz bukan nak jemput ceramah, Ustaz datang ajak tengok." Saya pun pergilah tengok. Bila dah tengok jalan-jalan semua, dia kata, "Ustaz tak nampak apa ke?" "Nampak apa? Nampak pondok, nampak apa?" "Ustaz tak tengok apa-apa ke?" "Tengok apa tak tahu." "Ustaz tak tahu apa." "Ustaz tak nampak apa-apa ke?" "Tak tahu." "Ustaz tak baca apa-apa ke?" Saya kata, dah suruh tengok. Baca apa-apa? Tak ada kerja nak pergi baca tak. Dia kata pondok kami ni ada gangguan lah. Apa gangguannya? Dia kata malam-malam dengar orang main kompang. Sudah. Jangan duduk seronok kan katok kompang tu. Dia kata malam-malam berhadrah main selawat rebana. Malam-malam dia kata, "Ustaz lalu kat tepi pondok ni mengilai. Kadang-kadang berdiri di tengah-tengah tu Ustaz dua lembaga. Tengok pelajar, tengok. Jadi orang takut." Saya tanya kat dia, "Ustaz kena cekik tak?" "Ada tak yang kena cekik?" "Tak ada." "Ada tak yang kena kacau?" "Ada lah." "Tak ada." Kalau tak ada apa. Yang pertama, sebab kita ni berkongsi alam, Kak Nak. Alam ni bukan kita je duduk. Bukan manusia je duduk. Haiwan pun duduk. Malaikat pun ada. Jin pun ada. Tumbuh-tumbuhan pun ada. Kita ni berkongsi alam ni. Yang kita nampak ialah yang zahir, manusia. Yang gaib, Allah tak bagi nampak, merupakan suatu nikmat. Jadi kalaulah Allah bagi kita nampak benda yang gaib, tak tahu tuan-tuan, dengan orang besar 32 berlari balik. Suatu nikmat. Tak payahlah bagi nampak, dan tak payah minta nak bagi nampak. Ada orang kata, "Ustaz, anak saya mempunyai kelebihan melihat benda yang orang lain tak nampak." Tu bukan kelebihan Kak Som, tu menyusahkan. Allah dia tutup hijab kita supaya kita senang buat kerja. Tetapi kalau nampak, itu rezeki. Tak ada yang nampak dulu-dulu siapa? Nabi-nabi dia nampak. Malah Nabi berdakwah kepada golongan jin. Nabi Sulaiman mengawal jin. Ada orang yang nampak dengan sebab dia tu wali. Ada orang yang nampak dengan sebab dia tu sakit. Ada yang nampak kerana benda tu saja-saja nak tunjuk. Ada yang nampak, bukan setakat nampak, malah berkahwin dengan jin. Nama dia Oyu Jin. Tak mana faham, tak faham sudah. Dia kahwin dengan Oyu Jin. Kenal ke Kak Som, Oyu Jin? Yang menyanyi lah, yang cipta lagu Sudirman tu. Gerimis di lautan, mendayung sampan ke Kuala. Pencipta lagu nama dia Oyu Jin. Ada juga yang kahwin dengan jin, namanya Jin Samsudin. Itu nama jin. Nampak sebab dia tunjuk. Saya pun cakap, berpuluh-puluh tahun dulu saya juga buat sekolah. Tapi saya tak buat sekolah macam Ustaz Abdul Hamid kita di Setiawan di Lekir ni. Saya buat di tengah-tengah Bandaraya Ipoh. Di tengah-tengah Bandaraya Ipoh yang orang Melayu tak ramai. Yang banyaknya tempat orang minum, yang banyaknya tempat hiburan. Saya kata kalau saya nak buat di kampung, saya boleh buat di kampung. Tapi saya tak nak, saya nak buat di tengah-tengah bandaraya supaya ada cahaya di tengah-tengah tu. Tapi cabarannya kuat lah. Memang tuan-tuan, cabaran kuat. Bila saya buat mula-mula bulan Ramadan, saya kata mulai bulan Ramadan tahun ini kita akan buat sembahyang malam setiap malam. Setiap malam kita mencari Lailatul Qadar. Maka kami pun buat setiap malam bulan Ramadan. Tak boleh tunggu 10 hari. Malam pertama start qiyam. 3-4 hari lepas qiyam, makcik-makcik pondok ni datang. 8 orang masa tu.
Yang sembahyang malam, setiap malam, orang luar datang 8 orang. Lebih kurang 16 orang je. Jadi datang makcik-makcik ni, dia kata kami nak jumpa ustaz banyak hari. Dah. Tapi ustaz sibuk. Jadi kami nak mengadu. Apa dia? Malam-malam bila kami tidur, ada orang cakap dinding. Ada orang cakap dinding. Husik. Bila kami buka, tak ada orang. Ada yang ketuk pintu. Bila buka, tak ada orang. Ada yang tarik selimut. Bila bangun, tak ada orang. Bila kami semayang malam, rasa macam ramai pula orang yang jawab amin. Padahal kami berlapan je ustaz. Jadi soalan, siapa tu ustaz? Saya jawab, saya pun tak tahu aja. Dia orang lantak ke dia. Jadi saya pun pergi ceramah di sebuah pondok di Kedah. Waktu saya buka puasa dengan Tuan Syekh tu, Tuan Guru tu, saya tanya dekat dia, tuan, saya ni baru buat sekolah, saya ni baru buat qiyam, tapi makcik-makcik pondok ni mengadu, ada gangguan. Soalan saya, kalau nak kata hantu, nak kata setan, yang jahat-jahat ni dirantai di bulan Ramadan, siapa yang ngacau dema ni? Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Oh, bagus. Tu tandanya sekolah kamu nak jadi terkenal. Tu tandanya sekolah kamu akan orang datang ramai-ramai belajar. Bagus. Menung saya, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Berpuluh tahun selepas itu, betul, tuan-tuan. Ramai sungguh yang datang, ramai sungguh yang ziarah, ramai yang melawat. Ramai yang datang mengaji dan memang terkenal, tuan-tuan. Jadi saya beritahu pada ustaz yang panggil saya, yang kata pondok dia ada dua duk tercegak tengah-tengah tu. Dia duk main kompang malam-malam. Saya kata, ustaz, bagus. Itu tandanya sekolah ustaz nak jadi ramai orang. Ustaz tu pula menang, tuan. Sementara nak ramai tu ustaz, apa pula masalah yang akan datang ustaz? Tanggunglah sendiri, ustaz. Jangan takut, jangan lari, jangan marah. Jadi apa yang kita kena buat kalau ada gangguan macam itu? Pertama, jangan marah makhluk tu. Mungkin sebelum kita buat sekolah ni tempat rumah dia. Mungkin sebelum kita buka pondok ni, tempat dia duduk main anak dia di polis sentri di belakang. Kita datang tolak tempat dia pula buat rumah. Dia main ni, biar benar. Itulah tempat dia main bola futsal. Tiba-tiba datang budak-budak main tempat dia pula. Tolak padang dia pula. Masalah kita tak tahu. Bukan kita nampak dia main pun. Sebab tu kalau kita kena usik, kalau kita terkacau, nombor satu apa kena buat? Jangan marah makhluk tu. Jangan duk panggil ustaz, tok bomo, perawat pula. Sipak-sipak pula datang ni pula. Pergi duk maki depan tu. Cakap! Dari mana kau datang? Jangan, sudah. Baik kenyah daripada sini sebelum aku bunuh kau. Lagi dia datang. Sebab tu saya tegur perawat-perawat ni. Jangan marah, kejadah apa? Aku bunuh kau. Engkau baru umur 30. Yang jin tu umur dah beratus tahun. Bukan lawan kita. Lantak ke dia. Jangan marah, nombor satu. Sebab tu Kak Som, kalau ada gangguan jangan marah. Setan, betul setan ni. Memanglah. Takkan nak kata orang pula. Orang betul setan ni. Yang betulnya setan betul orang ni. Baru betul ke? Jangan marah pada dia. Jangan maki dia. Bodoh. Setan, haram jadah, tak guna. Dia akan lagi datang. Dia lagi berkampung, tuan-tuan. Oi kawan-kawan, Samsing kampung dusun sudah datang. Dia panggil geng dia pula, tuan-tuan. Nombor satu, Kak Amimah, jangan marah dia, jangan maki dia. Okey. Yang kedua, buat bodoh. Nampak ustaz tu, nampak ustaz. Jangan takut, buat bodoh. Buat bodoh macam mana ustaz? Kak Amimah tidur atas katil ustaz. Dia tidur sebelah Kak Amimah, tengok muka Kak Amimah ustaz. Buka spek mata Kak Amimah. Bila buka spek mata, rabun tak nampak. Selesai masalah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita rabun, supaya tak nampak. Kita takut sebab apa? Sebab nampak. Kalau tak nampak, tak takut. Makcik mintalah buta sekarang, ya Allah. Nak buta, ya Allah.
Tuan-tuan hanya takut bila nampak ular. Kalau tak nampak, duk lalu bawah kaki basuh pinggan di dapur tu, ada ular. Tak nampak, takut tak? Tapi bila nampak apa jadi? Lompat tersingkir tu. Bukan kata ular, tikus pun lompat tersingkir. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, maka jangan nampak. Sebab tu Nabi, sebab tu Allah tak bagi kita nampak, supaya kita tak takut. Jadi kalau nampak macam mana Ustaz? Saya kata dah tadi, buat bodoh sahaja, jangan duk susah hati. Yang kedua, saya kata selain pada buat bodoh, mandi limau. Dia ikut kita kat nak melalui bau badan. Bila kita menghilangkan bau badan, dia akan tak boleh ikut kita dah. Maka bagaimana cara nak menghilangkan bau badan? Caranya ialah mandi limau. Berapa biji Ustaz? Belasah lah kat mimah berapa biji pun. Ada yang kata 3, ada kata 5, ada kata 7. Pulanglah berapa hari Ustaz? Terpulanglah. Nak baca apa Ustaz? Tak baca apa pun tak apa. Sebab binatang ataupun makhluk itu, dia mengikut kita bukan melalui haji wazir, bukan. Dia tak ikut kita melalui wazir. Wazir mana pula Ustaz? Dia tak ikut wis. Wazir pula. Saya ikut bahasa baku tuan. Ustaz ikut bahasa baku. Wazir, wis. Di rumah saya ada mesin penapis air yang air panas, air sejuk, nama dia cowai. Tak pernah faham? Tak faham tak? Baik. Dia mengikut kita melalui bau badan. Maka tuan-tuan, hilangkanlah bau badan supaya dia tak kenal kita, lama-lama dia pergi kita daripada kita. Ubat dia senang saja, hanya mandi limau. Mandi limau, mandi bidara, mandi limau, mandi spray bidara, spray haruman limau dalam rumah, dalam pondok, dalam sekolah. InsyaAllah dia tak boleh duduk dah. Pasal apa? Dia tak selesa dengan bau limau. Dia tak suka. Baik, yang ketiga, pujuk. Ada satu kali tu, isteri saya siku saya. Bukan siku benci, siku manja lah. Cuba dengar. Saya bangun dengar. Orang basuh kain di bilik ayam. Jadi saya kata rumah kita ni dah ada mesin basuh. Bila masa basuh begitu teruk sekali. Membasuh begitu teruk sekali ni zaman Yusni Jaafar. Ingat ada iklan Fab tu. Membasuh begitu teruk sekali. Dengan sebut pencuci saya gagal menghilangkan kotorannya. Tidak lagi dengan Fab berbuku. Nampak ada iklan tu. Masa bila kita duk basuh kain duk beruih lama dah tak pakai. Rupanya ada makhluk lain duk memberus. Jadi saya pergi ke bilik ayam. Saya pujuk dia. Tak apalah, nak basuh ke, nak apa buatlah. Kami tak marah. Tapi kalau bil layak naik bulan ni, jaga lah. Itulah kali terakhir dia yang basuh, kena bayar bil, dia lari kat nak. Dia tu takut pasal apa? Cakap melawak dengan dia. Cakap melawak dengan dia. Kita tengah sembahyang, dia duduk lalu kita tengah sembahyang. Nak duduk-duduklah aku nak sembahyang. Cakap je. Janganlah kacau aku nak sembahyang. Simple. Okay? Kadang-kadang dia nak tunjuk yang dia ada. Kadang-kadang dia nak tunjuk yang dia ada di tempat tu. Maka tuan-tuan, bila ada benda itu, kadang-kadang dia jatuh kepada bunian. Dia jatuh pada bunian. Kenapa? Saya duk kaji apa yang tuan guru tadi cakap. Dia kata bagus sekolahan. Nanti ramai orang akan datang, nanti sekolahan akan terkenal. Jadi saya kata, apa benda? Rupanya bunian. Dia ada banyak jenis. Ada yang dipanggil jin Islam. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab tu ada jin yang puasa, ada jin yang semayang, ada jin yang melakukan ibadah, malah ada jin yang turut berperang berjihad dengan Nabi SAW.
Dan orang Melayu panggil jin hak jenis tu jin Islam. Nama dia kadang-kadang nama dia bunian. Baik. Begitu juga ada jin yang jahat, ada jin yang dia ifrit, ada jin yang umur dia panjang, ada jin yang umur dia tua, macam-macam jenis jin. Begitu juga ada sejenis binatang nama dia semut. Semut ada 3 kategori. Pertama, semut yang menjadi ratu. Dia jadi bos. 2, semut tentera yang kerja dia mengawal keadaan. 3, nama dia semut pekerja yang buat kerja. Ni 3 jenis semut Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Begitu juga dengan lebah dan sebagainya. Ada 3 kategori lebah. Jadi benda-benda ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Cerita tentang lebah, cerita tentang semut. Baik, di antara sesama semut ni pun tuan-tuan, dia tak ngam. Ada semut merah, ada semut cali, ada semut hitam, ada semut putih. Yang jahat dalam semut-semut ni hak warna putih. Kalau dia duduk dalam rumah kita, buku kita dia makan. Lemari kita pun dia telan. Lantai kita pun dia pepah habis tuan ni. Nama dia anai-anai. Ni, hak semut jahat ni. Semut yang jahat ni dia akan kalah dengan semut yang baik. Nama dia semut hitam. Sebab itu kalau tuan-tuan ada semut di dalam rumah, jangan bunuh dia. Anai-anai takkan sampai insya-Allah. Tapi kita ni jenis tak suka dengan semut. Pergi ambil surat khabar, pergi bakar. Meletup semut tu, padam muka, padam muka. Lepas dia merajuk, dia pergi tempat lain, anai-anai pun sampai. Tugas dia ialah mengalahkan anai-anai. Bila kita spray semut, tuan-tuan, anai-anai akan datang. Oi kawan-kawan, mai. Tapi bila dia tengok semut, dia lari. Begitulah dengan bunian. Kalau ada makhluk tu mai semayang di surau kita, jangan takut. Sekurang-kurangnya makhluk tu dia halang hak jahat datang. Yang jahat tu nama apa? Langsui, hantu raya, lagi Pontianak, lagi Toyol, lagi hak pocong melompat. Tu hak kepala duk terbang, tinggal isi perut je tu. Penanggal, insya-Allah dia tak main. Pasal apa? Bunian ada. Sebab tu saya kata pada ustaz tadi, kalau dia main semayang biar pergi dia ustaz. Dia seronok tengok makcik-makcik pondok ni semayang, dia pun nak join. Dia seronok tengok anak-anak bujang ni baca Quran, dia pun nak main. Jangan dia menikah, dia pun sudah ustaz. Hilang 3 hari, 4 hari, pertahanan awal main cari, bomba polis main cari pula ustaz ni. Dia berkenan, nak kata apa? Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ni hak terbaru yang saya pi baru ni satu pondok. Dia pergi ke sekolah saya, dia kata ustaz, saya ni ambil inspirasi pada sekolah ustaz. Tak sangka pula ada macam ni pula. Macam mana saya kata tadi, kita berkongsi alam. Kadang dia tak duduk di luar, kadang dia duduk dalam rumah. Kadang dia singgah sahaja. Tengok bilik ni jarang kita duduk, dia main. Bilik 5 duduk seorang, 4 bilik tak duduk. Duduk bilik tu je. 4 bilik tadi dia jadi rumah dia. Sebab tu Kak Som, kalau duduk seorang, carilah kawan. Cari kawan main pondok ni ada, bujang ni ada, insya-Allah. Tak mau ustaz 70 dah nak buat apa? Kak Som nikahlah dulu. Taulah nak buat apa. Mana faham? Tak faham sudah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, itu yang pertama. Bagaimana nak menghadapi makhluk-makhluk yang tak nampak tadi. Ada setengah orang kata, saya tak percaya ustaz, zaman 2026 takkan ada lagi ustaz. Tak percaya, mai ikut saya. Nanti saya bawa pergi. Saya tinggal hang duduk pondok tu. Saya suruh hak lain semua balik, tinggal hang duduk. Dah tak percaya sangat. Tak apa ustaz, lain kali saya ikut ustaz. Tahu takut. Cakap besar tuan-tuan ni. Nombor 3, jangan cakap besar. Tak, saya tak pernah jumpa pun tu, heran tu. Tak apa. Kalau rasa nak jumpa, senang aja Abang Haji. Mamu, senang aja. Nak jumpa ni senang aja tuan-tuan.
Malam ni boleh jumpa. Sehari pergi nasi kandar tu. Pergi nasi kandar malam sekali lagi lepas isyak makan nasi. Lepas makan nasi basuh tangan. Tapi jangan sabun. Tidur dalam keadaan bau. Bau kari, bau apa semua. Tengok malam ni dia main. Lepas tu telefon saya, dia main ke tak? Kalau rasa nak cuba. Sebab dia mempunyai deria rasa, deria bau yang sangat kuat. Dia boleh bau daripada makanan yang kita kena pada tangan, kena pada baju, kena pada katil. Sebab ada orang suka makan duduk atas katil sambil tengok televisen. Lepas tu tidur. Nasi ada, kari ada. Ada yang suka makan tuan-tuan di dapur. Bila makan lauk dia tinggal. Ditudung pun tidak, ditutup pun tidak. Benda tu akan datang. Sebab tu Nabi kata tudung makanan kita. Walaupun dengan sebatang lidi sekalipun. Supaya dia main, dia tak jilat, dia tak hidu, dia tak macam-macam. Kadang-kadang kita tak ambil kisah. Malaslah basuh pinggan, besok sajalah. Malam tu dia main. Kadang-kadang dia main dengan kita pasal apa? Tang maghrib lah sapu sampah. Asal maghrib sapu sampah. Asal sapu sampah maghrib. Pukul 7.30 tak masuk, 7.45 tak masuk lagi duduk tengok api bakar sampah. Malam tu saat lagi dia main. Kadang-kadang anak-anak dara naik motor pusing lekir ni. Jangan kata lekir sampai ke hang jebat. Kita ingat hang lekir je dia ronda ni. Hang jebat, hang kasturi semua pergi. Waktu maghrib duk pakai seluar duk jalan Minah Rewang ni duk jalan ni. Malam saat lagi dia main. Macam mana dia main Ustaz? Dia tokak di paha. Dia tokak di betis. Lebam di paha, lebam di betis ni. Dia main dah. Makcik kemarin Ustaz tokak kat sini Ustaz. Tu bukan orang lain makcik tu. Yang mana faham? Tak faham juga Ustaz. Hak tengkok tu bukan dia. Dia cari paha kan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor 1. Nombor 2. Perangai kita apa? Yang saya duk jumpa ni Ustaz Abdul Hamid ni dia sakit. Saya kata elok lah Ustaz, dia boleh cakap tu okey lah. Alhamdulillah Allah bagi buat macam mana semua orang nak sihat tu. Budak baru beranak pun sakit. Tambah kita ni nak. Sakit tu kawan sihat. Ulang balik, sakit tu kawan sihat, mati tu kawan pada tak mati hidup, tak hidup mati. Tak sihat sakit, tak sakit sihat. Dua. Manusia ni kita kena ingat. Dalam dunia kita dua. Dia 3, tak 4 pun tak. 2. Sihat Din. Sihat. Lawan sakit. Suka Din. Lawan duka. Sayang ke Din? Sayang. Lawan benci. Ada ke Din? Tak ada. Main ke Din? Tak main. 2 ya, tak ada. Saya ni bersalah Ustaz, nak buat yang mana? Apa salahnya? 2 je pilihan. Syurga, neraka. Bercakap, diam. Musuh dekat sikit. Tak dengar. Ya, patut dia berdiam je. La ilaha illallah. Baik masih. Tuan-tuan yang saya muliakan. Hidup kita 2. Jadi tu pening kepala saya apa? Buat tak buat? Saya pun tak tahu apa fungsi dia buat kat belakang saya ni. Dia sepak. Cuba buatlah sikit-sikit. Selawat sikit. 1, 2 mula. Selawat Badriyah. Kan? Ada fungsi apa dulu sini kan? Okey, solat tu ajak sekali ya. Akak-akak kita. Lain macam lagu dia ni. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah. Kompak
Ulang balik selawat tadi. 1, 2, mula. Wah. Nampak Azul? Nampak? Dah tu? Oh, banyak. Nampak Azul? Nampak Azul? Apa maksud dia? Zul kena menyanyi lagu-lagu yang semua orang boleh ikut. Jangan duk menyanyi lagu yang kami tak boleh ikut. Faham? Cuba saya tengok saya ikut buat. Pakcik-pakcik ikut tu. Okey. Boleh? Sallallahu alaika Allah ya Mustafa ya Saf. Nampak? Baru meriah. Kalau Zul menyanyi lagu hak Indonesia punya, Zul seorang je menyanyi. Seorang tak boleh ikut. Akhirnya majlis kita jadi hambar. Boleh? Boleh? Boleh lah. Sebab tu tuan-tuan kena balik kepada selawat zaman kita dulu. Selawat yang dekat dengan kita. Tak payah bawa yang seberang ya. Yang kita pun tak boleh nak ikut. Contoh selawat seberang. Cuba buat. Tadi lagu apa tadi? Yang tadi persembahan sebelum tadi. Lagu apa? Cuba je. Okey. Okey, stop. Okey, jemput sambung. Okey, tuan-tuan sambung. Seorang tak boleh sambung. Kalau nak lagu Rasulullah, cuba tengok sambung. Rasulullah kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir membawa cahaya. Semua ikut Zul. Lepas ni bawa lagu kita. Nak bawa lagu Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nampak, dia boleh sambut. Akhirnya kita kompang, kita menyanyi dengan penuh keseronokan. Sebab apa? Ada sambutan di bawah. Boleh Zul Arifin? Boleh ya? Minta pada ustaz ubah lagu-lagu ni. Tak ceramah kita kan entah ni. Duk ajar nasyid je saja ni. Dah, saya sebab saya suka tegar kumpulan qasidah. Dia pun duk bawa lagu yang kita tak boleh sambung. Bawalah lagu yang kita boleh baca sekali, akhir dapat pahala kita. Kalau itu duduk menung, bila nak habis demo ni, tak tahu lagu ni. Lama lagi, kita tahu lah kita ni. Boleh dek? Boleh ya? Boleh no? Kita tak setuju je tuan-tuan. Baik, yang kedua. Yang kedua, sepanjang perjalanan saya ni, tadi saya kata Ustaz Abdul Hamid sakit. Asa sakit je, dia mula pergi ke hospital. Betul? Tu doktor kata tak ada sakit. Betul? Itulah ada orang buat lah. Ini penyakit orang kita ni. Asyik orang buat tak habis-habis ni. Macam mana mat niaga? Udah tutup. Kenapa? Ada orang dengki. Dia memang tak nampak kedai. Oh ya ke? Kedai buka, dia memang kata katuk. Atau duduk tepi kubur, siapa nak datang? Kedai dia betul-betul jalan mati tu, belakang kubur, siapa nak datang? Kadang-kadang kita kata, anak saya ni ustaz orang buat, itu yang tak ada siapa minang tu. Penyakit kita yang saya duk buat ni tuan-tuan, sampai sekarang, asal datang jumpa ustaz boleh tengok tak siapa yang buat? Ustaz boleh tengok tak siapa yang buat? Mana saya tahu. Ustaz cuba tengok ni, tai lalat di pipi ni apa makna Ustaz? Mana Ustaz Alang ni? Subhanallah. Apa makna tai lalat ni Ustaz? Di hidung apa makna, di sini apa makna, belakang tengkuk apa makna? Sampai budak tu baru beranak,
Orang duk cari, hati lalak belakang tengkau nak kaya cucu kamu som. Kaya tuan ni. Perangai kita ni suka tengok ramal tapak tangan, meramal hari lahir, meramal orang sakit, meramal itu. Benda itu kita tak tahu, yang tahu hanya Tuhan. Ni penyakit. Lama-lama lagi sakak. Itulah laki saya lah saka. Itu yang datang mengacau saya, ustaz. Suami dia menjawab, apa saka pula, kamu lah saka. Itu yang tak mengandung. Bergaduh depan saya pula, diam. Saya tanya pada isteri dia, macam mana akak tahu suami akak ada saka? Bomo bagi tahu. Macam mana bomo tahu suami kakak ada saka? Dia tengok dalam mangkuk walhayun. Dia ambil mangkuk, bubuh air, bubuh limau. Saka. Oh, senang cakap saka. Kadang-kadang duit hilang. Datang jumpa dia kata, ustaz, rumah saya tak boleh simpan duit. Asal masuk duit hilang, asal duit dia hilang. Ustaz boleh tengok tak siapa yang ambil? Mana saya tahu. Berapa ringgit hilang? Banyak, maksud saya berapa ringgit yang hilang? 5, 10, 50, 100. Semua hilang. Oh, yang tu bukan toyo, itu orang. Kalau toyo dia ambil RM10, RM10 saja. Dia tak usik RM5. Kalau 50 saja dia usik. Dia tak usik RM5. Kalau semua dia usik, itu toyol kepala hitam. Kesian toyol kena fitnah. Toyol tapi rumah tu menung. Orang tak curi pun pandai kata orang curi. Kesian dekat toyol kena fitnah. Kita ni sikit-sikit. Sebab itulah perangai manusia. Apa perangai manusia? Dia suka nak tahu siapa yang buat dia. Ustaz boleh tengok tak siapa yang buat saya, ustaz? Kalau ustaz tu tak boleh bagi tahu, ustaz ni tak terror. Ustaz ni tak bagus, tak power. Kau kena pergi tengok satu lagi orang, dia boleh bagi tahu. Ya ke? Pergi. Boleh tolong tengok tak siapa yang buat saya? Nama Mak. Kita ingat dia dengan kita, rupa benda lain. Dia ni cakap dengan siapa? Rupanya ada mambang tu cakap. Betul pula tu mambang cakap. Rumah dekat Simpang 3 tu. Mana dia tahu? Sebelum ni dah berubat dah kan dengan Ustaz Kazim kan. Oh, tahu pula Ustaz. Nama saya pula dia petik je Ustaz. La ilaha illallah. Dia cakap 10 benda. 9 benda betul, yang bohong 1. Bila 9 benda betul, tuan-tuan percaya tak? Percaya. Dengan suami pun selalu bergaduh ya. Itulah bergaduh selalu lah. Anak-anak pun tak suka duduk dalam rumah tau. Tak suka lah. Kadang-kadang orang duduk baling guli atas siling ya. Itulah duduk bunyi main bowling kat atas. 3 betul, 4 betul, 5 betul, 6 betul, 7 betul, 8 betul, 9 betul. Percaya tak? Yang ke-10? Percaya. Yang buat ni bukan orang lain, orang depan rumah. Tepuk lantai tu. Suami kata apa? Aku dah kata dah. Nampak tak? 9 yang dia cakap betul, percaya. Yang ke-10 tu lah yang bohong. Itulah kerja jin. Sebab tu bila kita sakit, jangan tanya siapa yang buat saya. Kalau kita sakit, jangan tanya siapa yang dengki pada saya. Ustaz boleh bagi tahu tak? Di situlah dia ambil kesempatan mendatangkan pergaduhan, tuduh-menuduh di kalangan kita. Dia datang rumah saya. Tonton tengok dalam filem saya Zim ala Kazim. Nampak ingat cerita tu? Saya jadi hero. Setakat ni hero paling tua saya. Dalam filem tu saya bawa satu bomo. Budak ni budak Kuala Kangsar. Dia bawa printer.
dalam filem tu. Tapi di luar filem, bukan printer, mesin photostat. Dia kata, saya datang ni nak tunjuk pada ustaz orang yang sebabkan ustaz sakit. Saya tengok, oh boleh ya? Oh boleh, buat tak tengok. Bila dia photostat muka dia keluar, tuan-tuan, keluar kertas tu, muka dia. Saya kata ni macam muka hang aja. Saya kata kalaulah dengan rendam kertas dalam mangkuk keluar gambar, mesin photostat boleh keluar gambar pencuri, senang kerja polis. Inilah dipanggil sebagai rajmam lil ghaib. Orang yang suka membaling dalam perkara-perkara gaib, suka melempar dalam benda-benda gaib, suka menuduh dalam benda-benda gaib. Sedangkan yang mengetahui benda gaib hanyalah Allah sahaja. Ustaz, ni yang bagi tahu jin ustaz. Jin pun tak tahu benda gaib. Dalil kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran keistimewaan zaman dulu punya sistem. Orang tanya, ustaz, siapa yang buat piramid? Siapa yang buat periuk sebesar kolam? Siapa yang buat kuali sebesar kolam? Siapa yang buat tungku-tungku masakan tu dia punya besar, ustaz? Orang tak boleh buat, ustaz. Quran bagi jawapan, yang buatnya ialah jin. Jin. Ada yang dimusnahkan, ada yang dah dihancurkan. Balik buka dalam Quran, ada 100 ayat lebih menceritakan tentang teknologi zaman dahulu. Yang buat mangkuk yang besar-besar yang masih ada, periuk belanga yang masih ada, stadium, yang Coliseum yang masih ada. Salah satunya yang dibuat di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apa kelebihan Nabi Sulaiman? Boleh bercakap dengan binatang, cakap dengan semut, cakap dengan burung. Nabi Sulaiman, apa kelebihan dia? Dia boleh menguasai jin. Sebab tu dia suruh jin menyelam dalam laut, cari mutiara yang paling kuat, yang paling bagus, yang paling mahal. Jin buat. Dia suruh jin buat kerja. Selagi mana dia tak suruh berhenti, jin akan buat kerja. Satu hari sedang jin buat kerja, mereka tengok Nabi Sulaiman jatuh. Bila pergi dekat, tongkat Nabi Sulaiman tu dimakan oleh rayap, jatuh. Tengok-tengok dah mati dah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mati. Kata jin, kalaulah kita tahu dia dah lama mati, kita takkan buat kerja. Maknanya jin ni jangan kata benda gaib, benda hak depan mata pun dia tak tahu. Balik buka kisah Nabi Sulaiman dengan jin. Jadi yang tuan-tuan duk percaya pada Tok Bumo kata, ni bukan orang lain ni. Macam mana Tok Bumo tahu? Saya ada mambang tanah, mambang api, berdampinglah dengan aku, wahai si mambang. Adalah saya ada kundang, saya ada dewa, saya ada ni, ada pendamping. Jangan duk percaya. Dia tak tahu. Jin dia tak tahu benda gaib. Yang tahu benda gaib Allah. Sampai Nabi Sulaiman mati, dia tak tahu. Dia buat kerja untuk Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman jatuh, baru dia pun tahu. Ustaz, takkan dah mati lama tak reput? Tuhan, ni Nabi. Ustaz, takkan dah mati lama duduk diam, tak makan, tak minum? Ustaz, Tuhan, tak makan ni lapar. Ni Nabi, dia bukan sama dengan kita. Macam mana bentuk dia sebelum ni, Nabi sembahyang, Nabi Sulaiman ibadat, kita pun tak tahu. Mungkin kot dia dah, memang dia berdiri tegak lama style tu. Jadi kalau dia tegak lagi sekalipun, hak keluarga dia pun tak tahu dia mati. Sebab itu kebiasaan dia. Bukan boleh sama kita dengan Nabi, tak sama orang tanah. Sama mungkin daripada darah daging semua kita, tapi umur pun tak sama. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Nuh, ada sama dengan kita? Tuan-tuan ni umur 80 tahun, cuba duduk sekarang. Kak Amimah umur 60 berapa? 70 lebih. Sebaya saya 72. Cuba Kak Som sekarang ni umur 80.
Boleh cok lepas sawit belakang. Tak boleh lah. Nabi Nuh 900 tahun buat kapal. Sama ke? Nabi Nuh 900 tahun buat kapal seorang dia. Kasum umur 90 tahun pergi tumbuk putu kacang. Buat apa je? Buat putu kacang. Cucu nak makan. Tobat lahum tak tumbuk dah. Nabi Sulaiman buat kapal. Nabi Nuh buat kapal. Tak sama. Kita kalau umur 90 tahun, surah 2 tingkat, agak-agak naik tingkat atas. Tobat lahum tak naik dah. Nabi Nuh buat kapal atas bukit 900 tahun. Macam mana dia panjat? Tak tercapai pada akal. Jangan heran, dia Nabi, kita manusia biasa. Jadi jin dia tak tahu benda gaib. Kalau ada orang yang mendakwa, dia boleh tahu tapak tangan pembohong. Kalau urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin orang kaya. Anda faham? Tak faham? Tak. Tu percaya kerja ada apa? Orang kita suka lagu tu. Tolonglah tengok jodoh saya macam mana. Jodoh orang sini je. Hang ni perangai hang air. Sifat hang tu sifat air. Jadi hak tunang hang ni pun tak kena. Awak dia pun ayak campur ayak najis. Ya ke? Tak sesuai. Dia hak sesuai ayak dengan api. Seorang padam, seorang bakar, seorang pakar, seorang padam. Ya ke? Siapa dia yang api tu? Saya buat api. Dapatkan tu rumah tu lah. Pak bini dia entah ni. Dua api ayak balun ke dia. Tuan-tuan, manusia jangan duk percaya benda-benda tu. Tapi manusia nak percaya juga. Saya pergi satu tempat, dia bawa mai kedai dia. Dia kata, Ustaz, saya ni menega capati, menega roti canai apa semua, Ustaz. Ustaz tengok kuah saya. Saya pun tengok kuah dia. Dia cedok ulat jatuh. Baru masak, Ustaz, ada orang sihirkan kedai saya, tak laku. Mereka kata kedai saya tutup, padahal saya buka. Ustaz boleh tengok tak siapa yang buat kedai saya? Saya kata kalau nampak siapa yang buat, abang nak buat apa? Saya, Ustaz tahu lah. Ustaz tunjuk dulu, Ustaz. Saya tahu lah saya nak buat apa. Itulah kerja setan. Bang, tak payah cari siapa yang buat. Tak payah cari apa punca. Abang rawat saja penyakit abang. Lepas ni Kak Som, kalau sakit, jangan tanya siapa buat. Ubat saja. Tuan-tuan sakit kencing manis, pergi jumpa doktor. Doktor, saya sakit apa? Kencing manis. Doktor boleh tengok tak siapa yang buat? Kepala otak kan? Ada tuan-tuan pergi tanya kat doktor tu, boleh tengok tak siapa yang buat tu? Kita tak tanya. Pakcik dia darah tinggi, pakcik, oi, kena start makan ubat dah. Buku 35 pun kena ada dah. Doktor boleh tengok siapa yang buat saya dapat darah tinggi. Pernah ada tuan-tuan tanya doktor, pasal apa bila jumpa ustaz, bila jumpa perawat, bila jumpa tok bomoh, boleh tengok tak siapa? Bukan nak buat apa, tak marah pun, nak tahu je. Nak tahu je siapa yang buat. Nak tahu siapa yang buat. Dia mula-mula duk elok sila. Lepas tu bangkit turun, yang tu lah buat. Tak ada dah tuan-tuan. Yang anda faham, tak faham dah. Dulu dia baiklah dengan hang, lah dia tak baik dah. Hanya tu. Dia patutlah mau tak ada main dah. Kena. Lepas ni tuduh. Adakah itu tuan-tuan ajaran agama Islam? Tak ada tuan-tuan. Jangan duk meneka dalam benda gaib. Perangai manusia dia suka, Ustaz. Ustaz boleh tengok tak nombor ekor? Berapa nak naik? Dia kata pergi cari kura-kura. Cari. Elok pergi tu kura-kura melintah. Berhenti motor tu, ambil bola agar. Bawa main ke ustaz.
Ustaz duk gagal belakang kura-kura. Geli kura-kura tu. Nampak tak? Ni nombor berapa? Macam nombor 4. 4 tulis 4. Gagal ni 6, ni 3, ni 2. 4, 6, 3, 2. Jangan tulis pula bang. Tulis 4, 6, 3. Jangan tulis pula. Ni saya buat contoh. Allah tuan-tuan. Dia suka nak tengok benda tu. Dia nak tahu apa akan jadi. Dia nak buat ni apa akan jadi dekat dia. Lepas ni kalau dia menikah, dia boleh bahagia ke tak? Ni kalau dia menikah dengan orang tu, dia pak anak ke tak? Siapa yang jadi mandul? Siapa punca yang ini? Tuan-tuan, jangan duk tanya pula, kalau hang nikah dengan dia. Tu dia. Saya pernah jumpa satu perempuan, dia beranak kembar. Seorang lelaki, seorang perempuan. Kembar tak seiras. Bila isteri dia beranak kembar tak seiras, datang satu bomoh kata, anak ni sial. Hampa tak boleh belah. Bagi ke orang. Akhirnya dua anak yang masih merah, yang baru beranak, yang laki-laki dia hantar pada orang lain, yang si perempuan hantar pada orang lain. Saya jumpa tu kan. Yang anak laki-laki pergi bagi dekat padri Kristian dekat Taiping. Yang anak perempuan pergi bagi dekat makcik duk jual cucuk meneram dekat Cekak Jeri. Sial tuan-tuan. Tak ada kasih sayang. Siapa dia Ustaz? Cerita Haji Samsudin. Esok untuk siapa? Anda faham? Tak faham sudah Ustaz. Mio Hashim Manap dia bagi dekat padri Kristian dekat Kemunting Taiping. Yang Nur Kumulasari pergi bagi dekat Mahyun Ismail. Yang mana faham? Tak faham sudah. Bapak depa siapa Ustaz? Rahim driver kereta api. Yang mana faham Ustaz. Ni cerita bila percaya pada benda tu, anak pun dianggap sial. Mana ada sial pada manusia? Bila dianggap tak elok tuan-tuan, anak dianggap tak elok, pokok pun dianggap tak elok. Dia duduk atas pokok lah, dekat depan rumah ada pokok. Ada banyak. Itu datang situ. Besok tebang semua. Kenapa tebang pokok nyok ni abang? Hantu duk. Lu abang weh, hak tu lah kita duk minum ayat kelapa abang, ayat nyok abang weh. Banyak di kedai tu jalan orang beli lah. Pokok jadi masalah, rumah jadi masalah, tiang jadi masalah. Kenapa percaya pada benda-benda itu? Sedangkan benda tu kalau ada, kalau tak ada pun tak ada, tapi dia bukan punca kita nak jadi sakit. Di mana ayat awak baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru? Kita duk baca ayat tu. Dengan nama Allah tidak ada sesuatu pun yang boleh memberikan mudarat pada aku dengan izin, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaki pakcik? Itulah baru ni pergilah menengok. Dia kata terlangkah. Memang pakcik berjalan lah. Memang berjalan. Kalau berjalan memanglah melangkah makcik. Apa masalahnya? Itulah dia kata pasal ada terlangkah tempat dia, tersepak tunggui lah. Dia kata tu yang bengkak sebelah. Bukan gauk lah. Bukan gauk. Bang, jom saya nak ajak pada tuan-tuan. Benda-benda yang tak pasti, jangan kita ambil berat. Tuan-tuan tengoklah. Asal orang jumpa saya, orang akan tanya saya, Ustaz sihat? Pasal dia pun tahu Ustaz yang paling tak sihat di Malaysia ni Ustaz Kazim. Tapi walaupun saya tak sihat, saya syukur. Sebab saya dapat penyakit, saya dapat banyak benda. Bila sakit kulit saya macam katak puru. Satu badan jadi katak puru. Apa benda yang saya dapat? Saya di offer sebagai pelakon filem, jadi hero lagi. Jadi abang-abang kalau nak jadi hero, minta katak puru. Saya dapat kerusi basikal elektrik 3.
Salah satu yang hantar basikal pada saya, wheelchair pada saya, penyanyi nombor 1. Dia bagi hadiah kat saya. Yang Alik Syukri kau Ustaz, tu penyanyi nombor 1 lelaki, ni hak perempuan. Jadi akak-akak kalau nak dapat wheelchair, minta sakit. Yang paling seronok sekali, saya dapat berubat di Madinah. Ustaz, macam mana sakit Ustaz? Seronok tengok akak kita tu. Dia sambil berjalan buat kipas angin. Dia kan tahu saya kata kat dia. Jadi akak-akak lain kali kalau main ceramah, spare siap kipas angin. Tak payah bawa air cooler. Sekarang pengantin pakai yang tu. Beli je siap. Ustaz makcik pergi ceramah, bawa pakai binatang tu Ustaz. Oh, orang sebelah pula duk tarik tangan pergi kat dia Ustaz. Dia tak membawa dia punya kita. Mai tak lagak aku sikit, talah kat dia pula Ustaz. Kalau macam tu, beli kipas angin yang gantung di tengkuk. Boh di tengkuk, boh tudung. Boh kocok-kocok tudung tu. Orang tengok, orang apa orang tudung ni. Yang mana faham, tak faham sudah. Tang mana tadi tu tengok kipas angin ni pun terlupa Ustaz. Ada satu benda yang sangat istimewa. Saya berubat di Madinah. Bila berubat di Madinah sembuh. 3 hari berubat lega. Sekarang tiap-tiap tahun orang bawa saya bawa orang pergi berubat di Madinah. Setiap satu benda ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Kadang-kadang orang datang jumpa saya, dia mesti tanya, Ustaz sihat? Sihat. Jarang orang tanya, Ustaz sekarang dah isteri berapa orang? Jarang orang tanya. Saya jumpa Ustaz sihat? Ustaz sihat. Yang paling teruk tu di Seremban. Saya berhenti dekat Arif Naari. Ustaz ambil kita pun stroke. Hak ni lagi stroke tu. Duduk atas wheelchair tu. Saya lintas dekat dia, sesenyum kat dia. Assalamualaikum bang. Wah sudah tuan-tuan bayar ni. Ya Ustaz Kazim. Ustaz sihat. Macam mana bang? Sihat. Saya kata saya sihat, abang yang tak sihat. Oh, siapa? Abang sakit apa? Teruk. Teruk. Oh, teruk. Padahal dia sakit lagi teruk pada saya. Dia pula tanya saya, oh sihat. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya tak pernah tanya siapa yang buat. Saya tak pernah ambil tahu siapa yang buat. Saya tak pernah meneka siapa yang buat. Saya tak pernah. Tak pernah tak? Tapi yang saya buat, ubat diri saya. Ubat diri saya. Lepas-lepas tu Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya, saya yang sihir ke Ustaz? Oh ya ke? Maaf Ustaz, maaf. Pergi balik. Ustaz, saya yang sihir ke Ustaz? Oh ya ke? Berapa ringgit upah sihir? 30,000. Oh, itu banyak duit. 30,000 ringgit. Sebab tu benda yang nostalgia, benda yang menjadikan saya bila datang benda tu, saya akan teringat. Nama dia Ramadan. Bila datang Ramadan, saya teringat. Saya jadi imam tarawih. 3 malam, 2 malam saya tak boleh jadi imam. Sebab saya buang air kecil 30 kali semalam. Asal ni kencing lah masuk hospital. Daripada atas katil, lala tidur sebelah tandas. Kalau dah 30 kali kat Zoom, datang nurse, dia kata Ustaz tak payahlah turun. Ustaz kecil lah mangkuk ni tak nak aku, malu. Nurse pula cantik pula malu. Dia cari dia lagi dia buang air kencing, saya malu. Biarlah saya merangkak pergi tandas. Masuk pukul 3, tuan-tuan dah tak keluar air. Nak kencing tak keluar, orang melompat-lompat menjerit-jerit dalam tu sakit. Oh. Datang nurse, masukkan air garam, lagi sakit. Pukul 4 pagi, doktor datang, tebuk perut saya, keluarkan kencing, baru lega. Besok pagi masuk MRI. Apa sebab tak boleh kencing? Daripada 30, banyak tak boleh kencing pula. Rupa-rupanya dalam MRI tu nampak
ada satu benda putih atas saya punya punji kencing. Jadi doktor tu datang jumpa saya. Dia kata kita sudah melakukan MRI. Jadi ada benda putih-putih. Mungkin inilah yang menghalang, yang mengganggu you punya kencing. Apa benda tu doktor? I'm not sure, but something like that, like cancer. So, apa yang kena buat? Kita sudah meeting, kita kata kena buang dengan segera. Takut dia merebak. Bila nak operate? Kita takkan operate sebab you ada diabetik, you ada kencing manis. Jadi takut nanti dia mendatangkan lagi banyak risiko. Kita akan mengurangkan risiko. Macam mana nak buat? Kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing. Sudah. Kemudian kita akan tarik keluar. Saya tanya macam mana nak tarik keluar, nampak ke? Kita akan letak kamera. Buatnya kalau tertinggal kat dalam tu mampu dah. Ni harum biru. Bincang setuju. 2 hari dia tak datang jumpa saya. Lepas 2 hari baru dia datang. Dia kata dia dah buat, dia dah masuk saluran. Bila dia nak ambil benda putih tu lari ni atas. Kita mau ambil itu benda putih atas lari. Sudah. So, kita keluar balik kabel. So, masih ada lagi doktor? Masih ada. Tapi macam nak buat, kita sudah meeting kan, kita akan melakukan kali kedua. Sudah tuan-tuan. Kali kedua pula. Bang, kalau abang sanggup, mai saya masuk kabel. Allah, raya tuan-tuan berwayar badan saya. Sini air kencing, sini wayar semuanya dah. Sebulan saya sakit, ceramah jalan. Ceramah on. Beg kencing ada. Tapi pakai jubah orang tak perasan. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Macam-macam benda dalam dia tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Lepas tu belajar kencing balik, cabut tiup, cabut apa semua. Allah. Sakitnya tuan-tuan. Nak harakat nak belajar kencing balik. Lepas tu dah okey dah. Saya baca khutbah, sembahyang Jumaat. Lepas Jumaat datang satu hamba Allah, dia peluk saya. Ustaz, saya lah yang sihirkan Ustaz masalah kencing. Saya datang ni nak minta maaf. Saya tak tanya pun nama dia apa, saya tak tanya pun siapa dia, apa masalah dia, sebab apa dia benci pada saya tak tanya pun. Saya kata janganlah peluk saya, malu ke orang dalam masjid ni. Dah saya maafkan abang, dah cukup, pergilah balik. Terima kasih Ustaz, pergilah balik. Buat apa saya nak tanya dia, marah aku pasal apa? Tak ada. Saya aku ada salah. Sebab apa saya tak marah dia? Sebab saya banyak belajar selepas saya sakit. Saya banyak dapat ilmu selepas saya sakit. Saya banyak berguru dengan pelbagai orang untuk belajar perawatan selepas saya sakit. 2, selepas saya sakit lagi banyak nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi. Maka saya menunggu saja nikmat tu. Inna ma'al usri yusra. Buat apa kita nak tuduh orang, nak marah orang, nak benci ke orang? Ustaz, saya maaf boleh, lupa tidak? Tak payahlah bang, lupa terus. Dia tu yang sihirkan saya Ustaz. Tak payah, lupakan terus. Suami isteri datang jumpa saya, peluk saya. Yang tak peluk isteri dia. Ustaz, kami minta maaf Ustaz, kami minta maaf Ustaz, minta maaf. Dah, saya maafkan abang, saya pun minta maaf kalau ada salah. Punyalah dia ni betul-betul minta maaf tuan-tuan. Lepas dia minta maaf, dia jadi anak murid saya. Bila saya mengajar, kursi meja macam ini, dia duduk di bawah. Kalau betul tak minta maaf, dia tak datang belajar tuan-tuan. Tu nama ikhlas.
Satu hari driver saya cuti, saya kata dia, bang, malam besok free tak? Kenapa Ustaz? Bawa saya, driver tak ada. Boleh? Dia datang rumah saya, bawa kereta dia, saya duduk di belakang, dia duduk depan. Dia sihirkan saya kena sihir. Dia driver saya duduk belakang. Dia pun dah mati, dan bila dia mati, saya mandi mayat dia. Dalam filem tu, saya mandikan mayat Mawi. Tak ingat gelak pula, tu cerita betul. Cuma saya ubah Mawi tu. Kalau saya cerita dia, saya kira anak bini dia marah saya pula. Dalam filem tu, saya gambarkan, tukarkan dia, watak dia menjadi watak Muharram tu, Mawi. Itulah cerita dia. Pasal apa? Bukan kita nak menghukum orang, bukan kita nak balas dendam pada orang. Sebaik-baik pembalas ialah Allah. Yang paling senang ialah kita nak selamat di akhirat. Jadi tuan-tuan, saya tutup ceramah saya malam ni simple je. Hari ni kan, ceramah hari ni tuan-tuan, simple saja. Saya pun dah pergi ampang. Kita selalu tanya, siapa buat saya? Apa jadi ni? Dia tu nak kahwin umur berapa, nak bercerai. Dia tu bila nak dapat anak. Dia tu, kita suka meneka. Kedai dia tutup, siapa buat? Kedai dia maju, siapa buat? Dia tu maju, kedai tu mesti pakai menderem. Dia tu dapat laki-laki tua kaya, mesti menderem. Dia pula tua dapat isteri muda, mesti menderem. Kita tak habis-habis nak meneka dalam kesamaran. Ni hantu apa Ustaz? Siapa yang hantar Ustaz? Tak payah teka Ustaz. Tetapi kenapa tidak percaya pada benda yang betul-betul yakin betul-betul? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ni tak ada ragu-ragu ni. Apa dia? Quran. Al-Quran kata, Nabi Muhammad kata, mesti betul. Yang tu tak nak percaya pula. Allah kata jangan ngumpat. Naik saja saya atas pentas ni, terus ngumpat. Dalam TV putih, tengok betul-betul hitam, ngumpat. Bukan tuan-tuan lah, di Afrika ni. Nabi katakan jangan ngumpat. Berapa ramai hari ni ngumpat? Tak tengok lansir rumah dia warna merah, pelik tak tahulah. Kau suka dia warna apa pun kata dia pasal apa? Pasal apa yang kita suka duk percaya benda yang bukan-bukan, tapi tak percaya hak Nabi cakap? Jangan mengumpat, jangan maki. 10-40 tu. Bila nak berhenti dengan orang ni haram jejak lama lah. Aku dah tahan kencing. Bodohnya ustaz. Orang yang maki tu, pahala semayang dia dapat kat orang yang dia maki. Nabi kata wala tabaradu, jangan duk marah sama-sama kita. Hari raya pun duk marah. Hari raya pun marah. Tak cakap dengan orang sebelah. Bang, tak pergi ke rumah orang sebelah raya-raya ni, tak payah. Dia bendera lain, kita bendera lain. Nyampah aku. Bukankah Nabi pesan la tabaradu wala tadabaru, jangan boikot memboikot. Hari ni apa ramai boikot. Siapa datang ceramah hari ni? Ustaz Kazim. Aku kalau dia main aku tak mau pi lah. Tapi dengarnya Kak Mimah pi, biar pi dia lah, aku tak mau pi lah. Dah bukan hampir dengan Mimah kan? Baiklah, tapi kalau dia minat Ustaz Kazim, aku tak mau lah. Pasal apa hang boikot Ustaz Kazim? Bukankah Nabi kata wala tadabaru, jangan boikot. Tadabaru tu belakang, dubur. Jangan belakang, membelakangi, berpecah, jangan. Hari raya pun berpecah pula, macam mana cerita? Wala tahasadu, jangan dengki mendengki.
Tutup dah kedai dia. Ya ke? Aku dah kata dah 2 minggu je. Tak ada, seminggu tutup dah. Ambon. Pi kenuri makan. Pi kenuri minum makan. Pengantin datang. Yang laki gemuk, yang pengantin perempuan kurus. Tahan ke tu? Macam mana boleh nak? Ini 2 bulan cerai. 2 bulan cerai semua. Betul tak aku kata? Bukankah Nabi tak bagi dengki? Kita duduk dalam surau, duduk sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak, subhanallah, subhanallah. Wow. Laju lah motor. Mampulah budak-budak ni. Langgar lembu lah ke depan tu. Itu nama dia dengki. Dengan sebab awak dengki, nanti Allah balas pada awak. Kenapa hari ni yang Nabi cakap, kita tak percaya. Yang bomo cakap, kita percaya. Yang Quran kata, kita ambil ringan. Yang bomo pesan, yang itulah yang kita ambil berat. Jom sempena dengan Syawal ni tuan-tuan, kita ambil berat apa yang Quran kata, apa yang Nabi kata. Nabi kata siapa yang semayang jemaah 27 kali ganda. Jom semayang berjemaah. Nabi kata siapa-siapa yang duduk dalam majlis ilmu, Allah ampunkan dosa dia. Dia balik sekali lagi, naik darjat dia dan hampir dia dengan syurga. Jalan-jalan menuju syurga. Namanya majlis ilmu. Jom tuan-tuan ni, untung ada pondok Hidayatullah ni. Mai mengaji je ni. Mai mengaji. Saya duduk di Ipoh tu tuan-tuan, macam-macam orang. Ada yang mai pada Singapura, ni mai pada Jepun. Lepas raya ni pada Jepun. Nak cakap apa? Cakap orang putih dia tak boleh lancar. Nak cakap Jepun kita tak lancar. Tapi dia tetap nak dengar. Orang gelak dia pun gelak. Orang Singapura. Ni orang Jepun ni. Mereka nak dapat ilmu. Mereka nak dapat mengaji. Mereka nak dapat sembahyang berjamaah. Ada orang daripada Singapura tu, Ustaz, kami nak duduk sebulan ni nak qiyam mulai. Sanggup datang jauh naik peterbang. Kita yang dah duduk di kawasan ni, duduk tengok ni. Sekolah apa? Ni pondok apa? Pondok Durian. Pondok Durian ni kata betul. Sedangkan kita sekarang berada dalam majlis ilmu. Dan tuan-tuan kena ingat, pondok-pondok ilmu ni tuan-tuan, dia makin lama makin bagus. Saya ulang balik, sambutan makin bagus. Tapi yang sambutan makin bagus tu, yang datang ramainya yang veteran. Bukan setakat veteran, veterina. Ni makcik-makcik ni 70, 80, agak-agak berapa hari lagi nak mengaji. Ni hak muda-muda macam ni. Di sekolah saya ada 192 orang warga emas. Yang paling tua 89. Saya tengok makcik-makcik ni. Berapa hari lagi? Anak-anak muda kita ni, berapa ramai yang suka duduk ngaji pondok. Wifi tak ada, handphone tak boleh, keluar tak boleh, tak boleh. Sedangkan mereka ni tuan-tuan balik rumah, nombor 1 cari, bila sampai rumah cari apa? Handphone. Nak cari tok, tobatlah tak cari lah. Memang tak cari Ustaz, tok dia mati lah. Memang tak cari je lah. Tuan-tuan, cabaran nombor 2 apa dia? Kos. Bukan senang tuan-tuan. Saya sebulan, kos sebulan di sekolah saya 200,000. 200,000. Tu income tax. Tuan-tuan ingat Ustaz tak payah income tax? Saya bayar income tax. Tahun lepas saya bayar 47,000. Oh, sikit Ustaz. Sikit hang cakap. Cuba hang bayar 47,000 sebulan.
Sekarang 39,000 tahun ni. Setiap bulan saya kena bayar. Kalau setahun 47,000 tak apa. Tuan-tuan ingat penceramah tak kena bayar kantik? Ingat sekolah pondok tak kena? Kena, menung saya kan. Mana nak bayar gaji, mana nak cari makan untuk warga pondok, mana yang sakit, mana yang mana. Sudah. Saya kata aku tutup sekolah ni. Sebab tu saya tak pernah, tadi ustaz tanya saya, ustaz sihat? Sihat. Tapi saya tak layan sakit dia ustaz. Kalau layan, sekolah saya sakit. Sakit pun saya buat kerja. Pasal apa? Nombor 1, nak maintain sekolah. Nak repair bangunan, bawa ke hospital, bantuan fakir miskin. Nombor 2, sebab nak bayar income tax. Jadi susah. Saya kata kalau tak mampu lagi saya nak bayar cukai, saya berhentilah kat sekolah. Sebab tu ada ustaz yang dah umum lah, saya tak berceramah lagi pada tahun ini. Ada satu ustaz umum, teruk entah bayar cukai. Saya kena bayar setiap awal tahun. Awal bayar dulu. Untuk tahun ni bayar lah. Tahun depan punya bayar saja. Kerja ke tak kerja bayar dulu. Oh menang. Okey. Itu sebab saya kata kalau tak boleh saya tutup lah sekolah saya. Tak mau jadi penceramah dah. Duk nak jadi artis tak laku tu. Nak jadi penyanyi suara tak sedap. Ini cabaran. Jadi sementara masih ada ilmu, sementara masih ada ustaz yang mengajar, sementara ada ustaz. Sebab saya tengok kebanyakan muda-muda sekolah pondok ni semua sakit, masuk ustaz kita. Saya takut besok tuan-tuan ilmu ni tak ada. Saya nak cover ni satu Malaysia, bukan Perak, satu Malaysia saya berjalan. Televisyen saya nak masuk, radio masuk. Televisyen tu walaupun kecil, terpaksa saya masuk. Mana faham, tak faham lah. Saya pun kadang-kadang tak larat, fikir-fikir tak larat. Bulan Ramadan yang lepas, saya buka puasa dengan isteri saya 2 kali je. Sebulan. Hak lain semua duduk di luar. 2 kali je bulan ni, tahun ni. Sebab tak ada awak ajak saya menikah tak bayar kau. Hak ada ni pun tak tengok. Kebetulan dia tua, 63. Makcik tu. Dia kata kat saya bukan sebab saya tua pada ustaz ke? Tak. Sebab saya sibuk. Kalau nak dapat ilmu, jadi anak murid, bukan jadi isteri. Hak ada sekarang pun duk tengok saja. 63. Tapi kalau 36 insya-Allah. Anda faham, tak faham dah. Jadi sementara ada ilmu, ada tuan guru, ada asatizah, ada tempat, dan kita bersyukur tuan-tuan. Di Perak kita, di Malaysia kita ni ada lagi. Yang pertama majlis agama, mufti, yang paling penting tuanku. Dia kontrol, dia tengok ajaran betul tak betul, sesat tak sesat, bahagian penguasaan. Kalau kita duduk di tempat lain tuan-tuan, ada tapi kita tak tahu ilmu ni betul tak betul. Bayangkan bila orang tanya dekat dia, macam mana awak boleh raya 4 hari lebih awal daripada orang lain? Saya sendiri telefon sama Allah. Nombor berapa tuan-tuan dia telefon Allah? Allah yang suruh saya raya ini hari. Astagfirullah. Saya duk dengar ceramah ni. Kalau tuan-tuan mati dalam kubur, kalau malaikat nukar nakir bertanya, jawab sayanya. Saya akan bantu tuan-tuan dalam kubur. Astagfirullahaladzim. Takut kita dengar tuan-tuan. Yang bukan-bukan, bayangkan terawih saja 6 minit 20 rakaat. Ahad kita tahu qul huwallah. Kalau dia baru Isnin, surah apa pula Isnin ni? Tuan-tuan, kita hari ni bersyukur adanya orang yang pantau kita, jaga kita daripada haji kita, daripada zakat kita, paraid kita, pusaka kita, silibus kita, ajaran kita ahli sunnah wal jamaah. Syukur.
Saya takut tuan-tuan, di Afrika Selatan ada masjid imamnya perempuan, dan mereka sembahyang satu saf, laki-laki dan perempuan satu saf. Namanya Masjid Liberal. Bayangkan Kak Nak jadi imam, Ustaz Amir jadi makmum. Bila Kak Nak rukuk, Ustaz Amir tengok. Kak Nak sujud, lagi tengok Ustaz Amir. Bayangkan apa jadi. Ada yang mengaku Nabi, ada yang bawa ajaran agama yang baru. Dia kata dia Islam tapi tak tahu ajaran apa. Jadi sementara kita ada ilmu, marilah belajar. Kita tengok pemimpin kita ada, orang besar kita ada, YB kita ada, pegawai khas MB pun ada. Nah, jadi tuan-tuan, jabat zakat ada, jabat agama ada, mailah ngaji. Sementara akal masih sihat. Saya tengok makcik semalam datang dari Johor. Mai jumpa saya di sekolah. Makcik nak masuk sekolah ustaz. Oh, makcik tak boleh main gini makcik oi. Makcik kena daftar temu duga. Tak mau nak masuk juga. Makcik minat kat ustaz. Minat memang minat lah, tapi asrama penuh, pondok penuh. Tak lama tu anak dia telefon PA saya. Ada tak perempuan sekian mai cari Ustaz Kazim? Ada. Tu mak kami. Ya, apa masalah? Mak kami keluar rumah kami tak tahu lah. Bila bangkit pagi tengok tak ada lah. Mak kami tu ada kad hospital. La ilaha illallah. Patut ada gelak seorang-seorang. Sudah tuan-tuan. Saya tak marah pada mak dia. Pasal mak dia tak apa sihat. Orang tak sihat pun nak mengaji. Bayangan kita yang sihat otak tak nak mengaji. Jom tuan-tuan, kalau tak nak mengaji pun tak apa, beri bantuan. Sebab masalah kita duduk di pondok ni ialah keuangan. Saya sepanjang tahun lepas ada 3 pondok, 3 ustaz mai jumpa saya. Dia kata, ustaz, boleh tak ustaz tolong bayar gaji untuk sekolah saya? Saya kata sebulan boleh lah kot, saya bantu. Kami tak ada duit dah ustaz. Kesian. Ustaz boleh tak ustaz buat kopi untuk kami ustaz? Buat kopi. Saya kata kopi ala Kazim tu dibuat waktu saya sakit. Saya buat untuk merawat sakit kulit saya dengan Priakata. Saya rawat penyakit kencing manis saya menggunakan Priakata. Waktu saya sakit dapat idea, hantar ke makmal universiti buat kajian, sangat bagus. Dapat 5 anugerah kopi terbaik merawat membantu menyelesaikan masalah kulit dan diabetes. Jadi abang, kalau abang nak dapat macam tu, abang pun kena sakit kulit bang. InsyaAllah saya bantu. Saya tak tahu, ada satu sekolah dia kata, ustaz, budak-budak sekolah saya gaji dia setengah je dia. Kami tak tahu berapa lama kami boleh bertahan ustaz. Tambah-tambah macam-macam pula ni. Ustaz ni kenal lah, ustaz ni kenal. Lagi orang tak sedekah ustaz. Ni masalah kita. Sebab tu sementara ilmu masih ada, ustaz masih ada, pondok masih ada, marilah belajar. Dan yang paling penting, sementara hidayah masih ada. Boleh? Zul Arifin? Zul? Boleh Zul? Semua ada ni ya? Okey. Okey, Rosyamno boleh? Boleh lagu Rasulullah? Boleh lagu Rasulullah? Rasulullah boleh? Tak ingat. Okey. Okey, steady, kompang. Baik tuan-tuan, kita tolong adik-adik kita Rasulullah dalam mengenal. 1, 2, mula. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu,
yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, kesabaran menjulang panji, kemenangan terukir namamu di dalam Al-Quran. Dah. Okey tuan-tuan, saya dah ceramah 1 jam setengah. Terasa ada Kak Mimah 1 jam setengah? Tak terasa, bukan Kak Mimah cakap. Yang terasa saya. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Mudah-mudahan Pondok Hidayatullah, para asatizahnya, para pelajarnya, para penyumbangnya, para pendokongnya, malah seluruh masyarakat di Lekir Setiawan, khususnya di Perak, umumnya di Malaysia, diberkati oleh Allah kerana kita membaca kitab, kita belajar, kita menyampaikan ilmu. Hanya Allah sahajalah yang membalas jasa-jasa tuan-tuan. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.